Israel bantah pembentukan Palestin. Wanita sumbat mayat ibu dalam beg pakaian. Lelaki dihukum mati akibat jenayah semasa kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Nextstep Global. 7 berita dunia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan kekal membantah pembentukan sebarang penyelesaian disebut sebagai negara Palestin jika ia tidak menjamin keselamatan Israel. Dalam ucapannya, Netanyahu dengan angkuh berkata, konflik yang sudah berlarutan melebihi 3 dekad ini bukan tentang ketiadaan negara Palestin, tetapi berkenaan kewujudan negara Yahudi. Ucapannya itu dituju khas kepada sekutu rapatnya Amerika Syarikat yang kini berbelah bahagi dalam memberikan sokongannya. Ini kerana Netanyahu dan kerajaan gabungan sayap kanannya majoriti menolak penubuhan negara Palestin. Walaupun Washington berpendapat penyelesaian dua negara adalah satu-satunya cara yang boleh dilaksanakan untuk membawa keamanan yang berkekalan di rantau Asia Barat. Seorang wanita Amerika Syarikat dijatuhi hukuman penjara 26 tahun di Chicago kerana mengaku bersalah membantu membunuh ibunya sendiri dan memasukkan mayat dalam beg pakaian semasa percutian mewah di Bali. Pendakwa raya Persekutuan telah mengesyorkan hukuman penjara 28 tahun untuk Heather Mack kerana bersubahat dengan teman lelakinya untuk membunuh Sheila von Wismack pada tahun 2014. Peguam Mack, Michael Leonard berkata, dia menjangkakan Mack akan dipenjara selama kira-kira 20 tahun termasuk kredit tingkah laku baik yang tersedia untuk semua banduan persekutuan. Anggarannya juga menyumbang kepada hakim yang memberi kredit kepada Mack untuk lebih 2 tahun yang dihabiskan dalam tahanan di Chicago selepas menamatkan hukuman penjara di Indonesia kemudian dihantar pulang ke Amerika Syarikat pada 2021. Dalam pemfailan minggu lalu, pendakwa raya berkata hukuman yang disyorkan adalah diwarankan dan mencukupi tetapi tidak lebih daripada yang diperlukan untuk melaksanakan hukuman yang adil dan sesuai untuk jenayah kejam Mack. Tular di media seberang, seorang remaja berusia 13 tahun yang membuat aksi lucah terhadap seorang wanita yang sedang menunaikan solat di Masjid Agung Peraya, Lombok Tengah. Dalam rakaman CCTV yang viral di media sosial itu, kelihatan dirinya cuba menyentuh bahagian tubuh belakang seorang wanita yang sedang solat seorang dirinya, termasuk cuba menciumnya. Barangkali kesan dari menonton video-video lucah yang boleh ditontoni di media sosial. Dalam video berdurasi 1 minit itu, kelihatan dirinya melakukan pelbagai aksi lucah walau tidak menyentuh wanita tersebut. Tetapi nyata ia mengundang kemarahan orang ramai yang marah dengan aksi biadabnya. Menurut imam masjid, dari CCTV masjid yang dipertontonkan selepas ianya tular, kejadian ini terjadi ketika solat duha. Imam tersebut berkata video ini telah dihantar ke pihak berkuasa kerana perbuatan anak ini tidak baik diikuti. Malah untuk memastikan kanak-kanak ini tidak lagi mengulangi perbuatannya, mereka telah memaklumkan kepada orang tuanya. Mahkamah Jepun menjatuhkan hukuman mati kepada seorang lelaki yang masih di bawah umur pada masa jenayahnya 3 tahun lalu dalam kes hukuman mati pertama sejak negara itu menurunkan umur dewasa yang sah, kata penyiar awam NHK dan media lain. Yuki Endo hanya berusia 19 tahun pada 2021 apabila dia menikam ibu bapa kepada orang yang dicintainya dan membakar rumah mereka di wilayah Yamanashi, barat Tokyo. Ia adalah hukuman mati pertama dijatuhkan sejak Jepun menurunkan umur dewasa yang sah kepada 18 daripada 20 tahun pada April 2022. Jepun dan Amerika Syarikat adalah satu-satunya negara kumpulan 7 yang melaksanakan hukuman mati dengan kaedah termasuk gantung di Jepun dan suntikan maut di Amerika Syarikat. Tidak seperti di Amerika Syarikat di mana tarikh pelaksanaan ditetapkan lebih awal dan didedahkan kepada umum,
banduan di Jepun dimaklumkan pada pagi hari pelaksanaan hukuman mati. Laporan CNN daripada Kesatuan Wartawan Negara berkata, 6 wartawan di Sudan Selatan ditahan berhubung edaran rakaman yang menunjukkan Presiden Salva Kiir kelihatan terkencing dalam seluar di acara rasmi. Rakaman pada Disember menunjukkan kesan di seluar kelabu Presiden berusia 71 tahun itu ketika beliau berdiri untuk lagu kebangsaan pada acara rasmi. Video itu tidak pernah disiarkan di televisyen tetapi kemudiannya tersebar di media sosial. Wartawan itu yang bekerja dengan Perbadanan Penyiaran Sudan Selatan yang dikendalikan kerajaan ditahan baru-baru ini, kata Patrick Oyet, Presiden Kesatuan Wartawan Sudan Selatan. Menteri Penerangan Sudan Selatan Michael McCoy dan Jurucakap Perkhidmatan Keselamatan Negara David Kumuri tidak segera menjawab permintaan untuk mengulas. Kiir menjadi presiden sejak Sudan Selatan mencapai kemerdekaan pada 2011. Pegawai kerajaan berulang kali menafikan kabar angin yang tersebar di media sosial bahawa beliau tidak sihat. Negara ini terbabit dalam konflik selama sedekad lalu. Terdapat beberapa kejadian di mana monyet yang terkenal dengan tingkah laku nakal merampas barang peribadi orang ramai yang sedang leka berakhir apabila ia dipulangkan semula atau sebaliknya. Dalam kejadian sama, seekor monyet telah mencuri iPhone milik seorang lelaki di Vrindavan, Uttar Pradesh, India dan apa yang berlaku seterusnya agak melucukan netizen. Sebuah video dikongsikan di akaun Instagram mendakwa kejadian itu berlaku di Sri Rangan J Mandir di Vrindavan pada 6 Januari lalu. Rakaman video menunjukkan 2 ekor monyet duduk atas bumbung dan salah seekor daripadanya memegang iPhone milik lelaki tersebut. Mereka juga dilihat sedang membuat rundingan dengan monyet tersebut dengan mengumpan sebotol fruity atau air berperisa mangga kepadanya. Sebaik sahaja monyet itu mengambil botol minuman tersebut, tiba-tiba salah seekor monyet menjatuhkan telefon manakala individu lain dengan pantas menyambut telefon tersebut. Pelakon filem aksi Hollywood Arnold Schwarzenegger ditahan di lapangan terbang Munich pada Rabu kerana gagal mengisytiharkan jam tangan mahal, kata jurucakap kastam kepada AFP. Pelakon kelahiran Austria dan bekas Governor California 76 tahun itu ditahan di kawasan kastam pada petang Rabu selepas tiba dari Amerika Syarikat, kata jurucakap Thomas Mister. Mister berkata, Arnold dijangka dapat meneruskan perjalanannya kemudian hari tetapi jam tangan itu mungkin perlu kekal. Katanya prosiding jenayah dimulakan terhadap bintang Terminator dan bekas ikon bina badan itu kerana mengelak cukai. Menurut Mister, cukai sepatutnya dibayar pada jam tangan kerana Arnold berhasrat untuk menjualnya di Kesatuan Eropah. Sekian sahaja Netstab Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Netstab Global. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.